Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 22 Disember 2024. Susulan hujan lebat berterusan tahap buruk yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia dijangka melanda beberapa lokasi di Sabah sehingga hari ini. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah siap siaga menghadapi sebarang kemungkinan termasuk bencana banjir. Pengarah JBPM Sabah, Zainal Madasin berkata pihaknya telah menyusun semua keperluan termasuk logistik dan sumber manusia bagi memastikan kelancaran operasi pemindahan, menyelamat dan penghantaran bantuan. Kita dah cukup standby lah. Contohnya kita manpower kita seramai 1,340 orang. Dengan logistik kita yang cukup memuaskan, dekat 100% perfect ni lah, baik dan keadaan baik. Dan semua stesen kita yang 27 balai yang ada di daerah-daerah kita prepare untuk musim timur laut. Beliau juga mengingatkan penduduk di kawasan berisiko bencana sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan jika diminta berpindah. Zainal bercakap kepada RTM selepas Mesyuarat Agung Persatuan Pesara JBPM Sabah kali kedua tahun 2024. Sehingga kini persatuan tersebut mempunyai 107 keahlian dan usaha menarik lebih ramai pesara menyertai persatuan giat dilaksana. Pemimpin masyarakat khususnya di daerah Beaufort perlu peka dengan perubahan cuaca yang boleh mengakibatkan berlakunya bencana banjir. Ia penting bagi membolehkan langkah awal termasuk memindahkan penduduk berisiko ke kawasan selamat dapat dilakukan. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram berkata tindakan itu bukan sahaja dapat mengelak berlakunya perkara tidak diingini, malah dapat menyelamatkan harta benda lain termasuk dokumen penting. Jadi sekiranya ini kita dapat lakukan lebih awal, kita boleh mengelak daripada sebarang kerugian. Jadi maksudnya di sini kita perlu mengambil perhatian untuk kebaikan rakyat itu sendirilah. Beliau turut mengingatkan penduduk agar memaklumkan kepada pegawai daerah sekiranya perlu berpindah ke Pusat Pemindahan Sementara PPS. Datuk Ruslan berkata demikian ketika ditemui RTM selepas merasmikan gelanggang futsal Kampung Padas Valley. Kemudahan ini antara lain bertujuan menggalakkan komuniti setempat bergiat aktif dalam aktiviti sukan. 7 pusat sebaran maklumat nasional NADI akan mula beroperasi di Sabah tahun depan. 5 daripadanya akan beroperasi pada Januari iaitu di Ranau, Pensiangan, Tawau, Kalabakan dan Kota Kinabalu. Manakala 2 lagi di Semporna dan Kudat akan beroperasi pada Mac. Jadi untuk bagi 7 nadi yang masih dalam pelaksanaan, 5 akan siap pada bulan Januari tahun depan, 2 lagi akan siap pada bulan Mac, iaitu di Kampung Gelam-Gelam dan juga Pulau Bangi kerana dua-dua ini adalah di pulau. Jadi kita perlu mendirikan bangunan baharu untuk kegunaan sebagai penjabat nadi. Beliau ditemui media selepas melancarkan pusat nadi Luyang. Lebih 54,000 penduduk komuniti setempat dari 10 kawasan perumahan sekitar Dun Luyang mendapat manfaat fasiliti daripada pusat nadi ini. Setakat ini terdapat 122 nadi beroperasi di seluruh negeri. Kerjasama antara agensi kerajaan persekutuan dan negeri penting bagi memastikan rakyat mendapat manfaat pembangunan sewajarnya. Kerjasama itu juga penting untuk memudahkan penyaluran peruntukan oleh kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri. Menurut Ahli Parlimen Kimanis Datuk Muhammad Alamin, dalam masa sama memperkemas sistem penyampaian kerajaan kepada golongan sasar. Tapi jika tidak ada kerjasama yang baik, maka tidak akan ada pembangunan yang lestari, yang efektif, yang lancar. Itu sebabnya kita menekankan bahawa harus ada kerjasama yang baik antara kerajaan pusat, kerajaan negeri dan semua agensi kerajaan ini. Beliau yang juga Timbalan Menteri Luar Negeri ditemui RTM selepas Majlis Perasmian Gerai Anjung Pasir Pimping. 10 gerai telah siap dibina dengan kos RM1 juta. Kemudahan ini bukan sahaja memberi keselesaan kepada peniaga, malah turut menyumbang kepada sektor pelancongan di Membakut.
Santuni 5,000 anak muda penjajah pasar malam di seluruh negeri. Itu sasaran program outreach Ketua Menteri di bawah skim Jaya Usahawan Belia Sabah Syabas yang dilaksana hingga hujung bulan ini. Wartawan Nirona Newman ada perkongsiannya. Syabas yang dilaksanakan oleh Institut Kerjasama Kerajaan dan Rakyat, IKRAL, bertujuan menyantuni penjajah muda sambil menghulurkan bantuan berjumlah RM500 kepada penjajah yang layak. Bantuan sekali bayar ini bagi membantu penjajah pasar malam menambah keperluan perniagaan masing-masing. Tahun ini dia unik sikit sebab Ketua Menteri sendiri yang minta IKRAL bersama dengan NGO, rakan strategi kita, untuk santuni peniaga-peniaga di pasar-pasar malam. Ya, pasar-pasar malam yang ada di seluruh negeri Sabah. Sebab itu bila kita mendapat tas ini untuk bertemu dengan peniaga muda di pasar malam, menurut Azrul, setakat minggu kedua bulan Disember, 4,300 penjajah sudah mendapat manfaat Syabas. Bandaraya Kota Kinabalu mencatat bilangan penerima paling ramai iaitu 450 orang. program ini satu program yang amat signifikan kerana dia tidak melibatkan dokumentasi yang rumit. Kami melalui NGO dan juga wakil-wakil peniaga yang ada di pasar-pasar malam, kita minta bantuan pihak-pihak tersebut untuk kenal pasti peniaga-peniaga yang boleh kita sampaikan sumbangan tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 40 tahun. Jika diteruskan lagi tahun depan, program ini diyakini mampu menarik lebih ramai penjajah muda berniaga di pasar malam. Rata-rata penjajah menyambut baik inisiatif ini yang membantu menambah model perniagaan mereka. Pertama sekali bersyukurlah sebab kerajaan bagi bantuan begini kan, jadi dapatlah bantu sikit-sikit untuk bisnes, biarpun orang bilang kecil-kecilan. Just night market, orang bilang kan night market itu kan baru juga. Jadi berterima kasih lah sebab kerajaan sudi bagi bantuan. Kalau begini okeylah, kira semangat sikit untuk kita berjual kan. Bolehlah diteruskan kan untuk kami ini. Kadang-kadang kami pun tak cukup keperluan juga kan. Jadi bolehlah ada sedikit meringankan beban kami. Kami rasa gembira lah. Saya rasa gembira lah sebab memang betul-betul membantu lah. Jarang ada begini. Baru ni begini kan. Jadi kami rasa macam okeylah terpilih salah satu penerima sumbangan. Bagi saya okeylah Kak untuk macam penggerai-penggerai kan. Kalau ada yang susah, ada yang tidak mampu untuk kalau orang bikin begini okeylah bagi saya. Ya, perlu teruskanlah Kak. Sesungguhnya bantuan seumpama ini mampu membawa keceriaan kepada penjajah muda, terutama mereka yang baru berjinak-jinak menambah pendapatan. Nirona Newman, RTM. Penduduk di daerah Membakut bakal menikmati sebuah kemudahan sukan yang lengkap selepas dengan pembinaan kompleks sukan bernilai RM13 juta di daerah itu. Adun Membakut Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata peruntukan pembinaan kompleks sukan tersebut dimasukkan di bawah peruntukan tambahan kerajaan negeri pada Jun tahun depan. Datuk Dr. Muhammad Arifin yang juga Menteri Sains Teknologi dan Inovasi ditemui media selepas merasmikan penutupan sukan integrasi Pejabat Daerah Membakut bersama Agensi 2024 dan Pejabat Mahkamah Anak Negeri Membakut. Ketua Menteri pada dasarnya sudah setuju untuk memasukkan peruntukan khas pembangunan kompleks sukan daerah Membakut bersama dengan kompleks sukan daerah Suk. Desainnya sama dan peruntukannya pun sama dan insyaAllah akan dimasukkan dalam ASP mungkin pada bulan Jun akan datang. Datuk Dr. Muhammad Arifin berkata, Dewan Masyarakat Daerah Membakut yang baru juga bakal dibina pada tahun depan membabitkan peruntukan kerajaan negeri berjumlah RM6 juta. Sebanyak 6 pasukan menyertai sukan ini membabitkan UPPM Membakut, UPPM Bongawan, Pejabat Daerah Membakut, Jahins Membakut, Mahkamah Anak Negeri Membakut dan Mahkamah Anak Negeri Bongawan. Baik saudara, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara Palestin, pasti merdeka. Assalamualaikum.